Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma dinas siratal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Segala salam dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Habibullah, baginda khatimul anbiya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala salam dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Ayat ini kita akan dengar, orang-orang muslimin yang lelaki akan dengar seminggu sekali, iaitu ketika mana khatib sebelum naik ke mimbar akan dibacakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya berselawat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama
sama-sama untuk kita melafazkan ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, maka berselawatlah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, apa khabar semua? Alhamdulillah. Tuan pengerusi, apa khabar? Ya, jemaah ya, muslimat, apa khabar? Alhamdulillah. Sudah lama kita tidak bersua, sudah lama kita tidak bertemu, sudah lama kita tidak mengadakan majlis ilmu seperti ini. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini, di dalam bulan Muharram ini. Allah Subhanahu wa taala menggerak-gerakkan hati kita, menggerak-gerakkan kaki kita, menggerak-gerakkan tubuh anggota badan kita, yang mana kita akan bahaskan kan di dalam kitab Penawar Bagi Hati ini akan 7 anggota yang telah Allah gerakkan bermula daripada sebelum qabla maghrib sebentar tadi ya. Kemudian Allah menggerakkan hati-hati kita, langkah-langkah kita untuk pergi ke surau ini, untuk pergi menunaikan solat fardu maghrib berjemaah, untuk kita sama-sama untuk memperdengarkan sedikit kuliah ilmu sementara kita menunggu waktu fardu isya, sama-sama untuk kita ya memperdengarkan akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama untuk kita memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberi peringatan, basyiran wa nazira, yang memberi berita-berita gembira ya. Kejap. Kejap ya. Okey, masih. Boleh. Okey. Bismillah. Okey, yang memberikan basyiran ya, iaitu berita-berita gembira, basyira. Kemudian memberikan berita-berita yang menakutkan, wan nazira ya, supaya apa? Allah ingin memberikan kepada kita akan peringatan-peringatan, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akan nikmat-nikmat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau hamba-hamba Allah, hamba-hamba aku bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalau kita bersyukur, insya-Allah yakin dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah, akan memberi barakah, akan memberi rezeki tambahan kepada kita muslimin dan muslimat. Maka sebaliknya, jikalau kita kufur, kita tidak bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka nantikanlah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amat berat tuan-tuan. Sesungguhnya hukuman Allah itu amat pedih sesaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, baru-baru ini kita dikejutkan dengan gejala, dengan satu hamba Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai ke hari ini tidak ada penawarnya, yang mana sehingga hatta hari ini tidak nampak akan virusnya itu. Itulah digelar coronavirus kan? Allah hantarkan kepada kita akan makhluk Allah yang sekecil itu, tetapi mampu menggemparkan satu dunia ni tuan-tuan. Allah mampu, makhluk Allah itu mampu untuk menggegarkan akan melumpuhkan segala ekonomi kita, mampu untuk meruntuhkan segala ego kita,
mampu untuk melumpuhkan segala apa jua yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Akan tetapi ingatkah kita muslimin dan muslimat akan satu ayat yang bermaksud, Allah menurunkan ayat ini yang bermaksud, tidakkah kalian mengetahui apa yang terjadi dekat lautan, dekat udara dan dekat daratan, itulah berpunca daripada kelalaian, kealpaan dan kerosakan yang dibuat oleh siapa? Oleh tangan-tangan manusia. Lalu Allah juga menambah dalam satu surah Al-Baqarah, janganlah kita membuat kerosakan, wala tufsidu fil ard, janganlah manusia kita ini, wala dan janganlah kita melakukan fasada, melakukan kerosakan-kerosakan di atas muka bumi ini, sebab kesannya yang berlaku hari ini berpunca daripada tangan-tangan manusia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan maha sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pemurah, maha pengasihani, Allah masih lagi sayang kepada kita. Allah masih lagi sayang, cinta kepada kita, walaupun kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha penerima taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kan Allah itu suka kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menjaga akan kebersihan. Muslimin dan muslimat, jadi alhamdulillah negara kita, negeri kita dapat mengatasi wabak ini. Alhamdulillah, sama-sama untuk kita mengikuti akan segala perintah-perintah yang dikeluarkan oleh pihak berwajib. Kan dekat Malaysia kita ada PDRM, ada KKM dan sebab PBT kan, dan ahli jawatankuasa yang lainnya. Kesemuanya bukan untuk membebankan kita muslimin dan muslimat, akan tetapi untuk memberikan kepada kita sedikit panduan, sedikit pedoman, supaya apa? Supaya kita dapat menjaga diri kita, ahli keluarga kita dan masyarakat ahli jemaah kita daripada terkena penyakit ini sesuai mana yang telah diperintahkan oleh kerajaan dan sebagainya. Sama-sama untuk kita menjaga sesuai firman Allah dalam surah At-Tahrim fi juzui 28. Dalam juzuk yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ku ni dalam bahasa Arab bermaksud pelihara, jaga, kita prevent, kita menjauh atau kita menjaga kan, kita menjaga, kita pelihara. Allah kata siapa dulu? Anfusakum, jaga diri kita dulu tuan-tuan kan, jaga diri kita sesuai tagline kita jaga kita kan. Kemudian Allah kata apa? Anfusakum wa ahlikum, dan jaga diri kamu. Yang kedua, ahli keluarga kamu. Kita sebagai suami jaga isteri kita, jaga anak-anak kita. Yang kaum muslimat sebagai seorang isteri, jaga suami, jaga aib suami, jaga maruah suami, jaga tingkah laku ketika mana suami tidak ada dekat rumah, jaga anak-anak ketika suami tidak ada di rumah, dan masak sedap-sedap untuk suami. Masak sedap-sedap pun ada juga kan. Masak
masak sedap-sedap untuk suami. Wa ahlikum, dan jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada apa Allah kata? Nara, daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, sama-sama saya berpesan untuk diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kita menjaga akan diri kita dan ahli keluarga kita, terutamanya dalam tempoh PKPP ni kan, sama-sama untuk kita menjaga kan. Yang penting apa? Jaga kebersihan tuan-tuan. Sebab apa? Allah tekankan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah ni suka, sayang, yuhibbu ni suka, sayang, cinta kepada tahara. Tahara suci, bersih. Mutahhara orang yang bersih kan. Musalla tempat solat, solat tambah mim depan, musalla tempat solat. Masjid sajadah sujud tambah mim depan, masjid jadi tempat sujud kan. Ta'ama makan tambah mat'am mim depan, tempat makan, dewan makan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sama-sama kita menyahut akan perintah daripada PBT untuk kita menjaga. Alhamdulillah masih lagi menjalankan aktiviti dekat surau, dekat masjid, tetapi kita tekankan soal kebersihan, soal penjagaan diri, seperti pakai mask. Saya tak pakai sebab tengah ceramah kan. Jadi muslimin dan muslimat, sama-sama untuk kita mengambil iktibar. Tuan-tuan, apa yang berlaku ini Allah ingin jentik hati kita ni tuan-tuan. Allah nak kita sedar akan kesilapan diri saya dan diri tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala nakkan kita tahu Allah ni masih lagi sayang dekat kita. Kalau dia tak sayang, dia tak bagi ujian kepada kita tuan-tuan. Kalau macam ibu bapa lah, kalau anak kita nakal, degil, kalau kita tak marahkan anak kita, dia terbiar macam tu kan. Sama juga Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tak nak hamba dia ni lalai. Dia tak nak hamba ni berterusan di dalam melakukan maksiat dan perkara-perkara munkar. Allah ni dia sayang kat kita. Dia ingatkan sikit je, jangan buat maksiat. Kau buat lagi, pop, Allah bagi 4 bulan kita tak boleh keluar rumah. Allahu Akbar. Dulu saya baru-baru ni terperangkap kat rumah juga. Saya ingat lagi, hari Selasa saya ngajar kat sini, kemudian madrasah cuti. Sebab kebetulan memang balik cuti sekolah bulan 2, bulan 3 itu. Nak balik ke Perak kejap. Sampai dekat Tanjung Malim, buka radio, kerajaan umumkan PKP. Saya ingat lagi, saya Selasa kuliah 16 bulan 3. 16 bulan 3, 17 bulan 3, 16 bulan 3 kan. Last kuliah kita 16 hari bulan 3. Kemudian lepas habis kuliah, saya terus tak kereta daripada sini, shoot masuk highway terus balik Perak. Sebab nak ziarah ahli keluarga mertua di sana kan. Kemudian sampai dekat Tanjung Malim pukul 12.30 malam, PKP. Keluar highway, exit tol Batu Gajah Gobeng, roadblock dah standby dah. Saya cakap, saya daripada Melaka sekian, okey tak apa, jalan. Terperangkap dekat Perak sampai 20 Ramadan. Hampir 45 hari saya dekat Perak kan. Makanlah tempoyak banyak-banyak. Makanlah tempoyak banyak kan. Minumlah ayo ya banyak kan. Berpuasalah sempat lama sikit. Jadi kat tarawih kat rumah lamalah sedikit kan tahun ini sebab berada di kampung mertua. Alhamdulillah. Kemudian balik ke Melaka malam ke-20 Ramadan, sebab ketika itu kerajaan memperkenalkan Gerak Malaysia, aplikasi Gerak Malaysia, yang mana siapa terperangkap boleh balik ke rumah masing-masing. Saya pun mohon pergi balai polis, saya surat tu
apps semua, download apps semua, install semua, boleh balik ke Melaka. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, kan? Di sebalik cerita ini Allah berfirman, tuan-tuan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirin sabirin allazina iza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suratul Baqarah dalam juzuk yang awal. Allah berfirman apa, tuan-tuan? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'. Allah ni, tuan-tuan, nak berikan kita musibah, ujian yang berbentuk minal khawf, ketakutan. Khauf, minal khauf, ketakutan. Kan kita takut, kan? Takut kena ahli keluarga kita corona, kita takut nak keluar, kita takut terjangkit dan sebagainya. Minal khauf wal ju'. Ju' ni lapar. Kan kita lapar dulu, kan ada orang dekat KL Selangor panic buying, kan? Dia pergi shopping kompleks, supermarket, dia beli macam-macam sebab dia ingat PKP, kan? Time tu dia ingat darurat dan sebagainya. Lalu dia belanja banyak. Allah dah kata dulu dah, tuan-tuan, minal khauf, ketakutan. Allah uji kita dengan takut, wal ju', kelaparan, kehausan kita, kan? Tak boleh keluar rumah, nak pergi jalan tak boleh, nak pergi beli nasi, beli beras tak boleh, kedai tutup, shopping mall semua kena beratur panjang, kena limit satu keluarga seorang keluar, tak boleh beli banyak-banyak dan sebagainya. Minal khawf wal ju', wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal, dan daripada Allah uji kita harta benda, kan? Allah uji kita yang bisnes, yang buka kedai makan, yang buka bisnes, yang jual tepi jalan, yang buka kedai warung sebagainya. Allah uji, kena tutup, tuan-tuan, 4 bulan tak ada rezeki. Allah dah kata dah dalam Al-Quran, Allah uji kita minal amwal, kan? Daripada harta kita Allah uji kita. Pertama tadi Allah uji kita takut kepada virus ni. Yang kedua, wal ju', kita rasa lapar, kita tak boleh beli makanan dan sebagainya. Minal amwal, dan daripada harta-harta kita. Wath thamarat, dan makanan-makanan, buah-buahan dan sebagainya, kan? Lalu Allah kata apa seterusnya? Wa basyirin sabirin, dan sampaikanlah berita-berita gembira kepada siapa, tuan-tuan? Orang-orang yang sabar. Wa basyirin sabirin, sampaikanlah berita-berita gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi dugaan ini. Lalu Allah kata, allazina iza asabatum musibah. Tuan-tuan, kalau kita kena musibah, apa jua musibah, apa jua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh kita cakap apa? Qalu, dan katakanlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, tuan-tuan, semuanya itu datang daripada siapa? Allah. Dan tempatnya kepada siapa dikembalikan? Kepada Allah juga dikembalikan tempatnya itu. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah sedikit rentetan ataupun pengajaran yang kita dapat ambil daripada kisah ibrah, kisah daripada coronavirus ini. Insya-Allah, alhamdulillah, semakin hari bertambah baik. Ekonomi semakin hari semakin pulih, kesihatan semakin hari semakin sihat. Anak-anak dah boleh mula bersekolah. Kita yang suami, isteri, anak-anak yang dah bekerja boleh menyambung pekerjaan, kan? Boleh mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun pada masa yang sama, ingatlah bahawasanya kita ni masih lagi dalam suasana perintah kawalan pergerakan pemulihan ini. Insya-Allah sama-sama kita berdoa. Ad-du'a silahul mu'min. Nabi kata doa itu
adalah senjata untuk orang-orang mukmin. Kan? Kita dah berfaiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita dah berusaha, kita pakai hand sanitizer kan, kita pergi jaga jarak dekat shopping mall, dekat surau, dekat masjid, kita pakai topeng muka dan sebagainya. Kemudian kita faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita Allah berikan keamanan kepada kita, Allah pelihara ahli keluarga kita, ahli qaryah kita, negeri kita, negara kita, dunia ini daripada sebarang musibah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai sambutan kemerdekaan kan, kita menyambut pada minggu hari Isnin yang lepas, kita menyambut akan tarikh keramat 31 Ogos 2 tahun 2020 dengan bersamaan 63 tahun kita merdeka. Allah beri nikmat keamanan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kemerdekaan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kemakmuran, kesejahteraan kepada kita. Hendaklah kita bersyukur tuan-tuan. Mungkin saya tidak terlibat secara langsung kan pada zaman dulu, waktu zaman-zaman darurat dulu kan, zaman atuk ayah kita berperang menentang musuh di medan peperangan dan sebagainya. Namun hendaklah kita mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, moga ianya kekal ila yaumil qiyamah, sampaikah ke hari kiamat, sampaikah ke hari yang terakhir kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat keamanan, kemakmuran, dan kita menghargai jasa-jasa frontliner kita kan, orang-orang barisan hadapan, tentera, PDRM, KKM dan sebagainya, dan terutamanya orang yang memperjuangkan akan kemerdekaan kita, yang sanggup berjihad untuk menentang musuh di medan peperangan yang mungkin terdiri daripada diri tuan-tuan, bekas-bekas veteran askar dan sebagainya. Atuk kita, atuk saya pun askar, pakcik saya pun askar kan, ramai ahli keluarga saya pun terlibat dalam ketenteraan. Walaupun saya tidak terlibat, kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang demikian muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika mana negeri dan negara kita berada di ambang pemulihan, berada di ambang Allah hendak memberi maghfirah kepada kita, maka banyaknya timbullah maksiat, timbullah pelbagai isu netizen kan. Baru-baru ini negara kita dikejutkan dengan salah seorang anak artis yang bercumbu-cumbuan di media sosial kan. Ini Allah nak memberikan pengajaran kepada kita kan, bahwasanya media sosial digunakan secara berhemah. Sebab itu muslimin dan muslimat, saya mohon maaf saya mengatakan begini, saya melarang kan. Sebab itu saya dekat madrasah, saya tak bagi anak-anak pegang handphone tuan-tuan. Sebab itu saya larang pegang handphone. Sebab apa? Kan dunia di hujung jari tuan-tuan. Kita tidak tahu, kajian psikologi dibuat di Malaysia pada tahun ini, tak silap saya bulan Julai yang lepas, perkara yang paling dibimbangkan oleh kita sekarang ini adalah membiarkan anak-anak memegang handphone ketika kita tidak ada dekat rumah, atau memegang handphone ketika berada di dalam bilik tidurnya. Ketika kita sedang nyenyak tidur, anak kita tak tahu bermain handphone untuk apa. Kita tidak tahu anak kita keluar dengan siapa dan sebagainya. Saya berpesan untuk diri saya, diri isteri saya, ahli keluarga saya, dan diri tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada handphone gunakan dengan sebaiknya
kan? Rakam kuliah macam saya buat, macam abang ni buat, kan? Dengar kuliah dan sebagainya, bukanlah menyalahgunakan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatkan kita hampir berpuluh kali dalam satu surah yang kita ingat, Ar-Rahman, surah Allah yang Maha Pemurah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana yang Allah berikan kepada kita yang telah kita dustakan? Allahu akbar. Muslimin dan muslimat, kita sama-sama kita jaga kita sama-sama untuk kita memperingati akan hadis Nabi, ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkanlah. Kalau kita ada melakukan dosa-dosa yang lalu, tak apa. Allah tu Maha Pemurah, Maha Pengasihani. Kita pun tidak terlepas daripada melakukan dosa kecil, dosa besar dan sebagainya. Namun sebab apa Allah masih sayang kepada kita? Kenapa Allah ini dia hidupkan kita lagi, beri nafas kepada kita lagi? Sebab Allah sayang kepada kita, suruh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuan-tuan, cuba hari ini, bermula malam ini, Allah contoh ni, contoh saja. Allah kata apa? Wahai hamba-hambaku, bermula hari ini, setiap nafas yang kita hirup, Allah kira 1 sen. Tuan-tuan, 1 sen cukup. Satu hari katakanlah kita hirup udara Allah 10,000 kali. Contoh 10,000 kali 1 sen sama dengan RM1,000 mungkin 100. Oh, tepat kan? 124,000 satu hari. Satu hari 124,000. 10,000 kali 1 sen. 24,000 atau 24,000 sen? 24,000 sen. 124,000 kali. Tak, 10,000 kali 1 sen. 100,000. Allah. 100,000 dah 100,000 sen. 1,000 sen sama dengan RM1. RM1,000. RM1,000. Satu hari RM1,000 Allah minta kepada kita. Sebulan 30,000 Allah minta seorang pada kita. Kalau kita ada isteri, anak, saudara mara dan sebagainya, Allah minta kepada kita, tuan-tuan. Itu menunjukkan kepada kita Allah ni Maha Pemurah, Maha Penyayang kepada kita. Allah tak minta semua tu sebab Allah Al-Ghaniyun. Allah ni Maha Kaya. Allah ni dah kaya, tak perlu minta, tak perlu memohon pertolongan hambanya. Sebaliknya Allah yang memberi bantuan pertolongan kepada kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sambung. Panjang dah intro, mukadimah. Lama tak bercakap kat sini kan. Tak mah tamu usia. Kita sambung kuliah pengajian kita. Tuan-tuan, kalau kita lapar, kita cari nasi, kita cari mi goreng, kita cari air untuk hilangkan haus kita. Kalau kita mengantuk, kita tidur. Kalau kita nak perlukan duit, kita bekerja. Akan tetapi kalau hati kita sakit, hati kita tidak ada apa-apa, kita mempelajari akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya tuan-tuan ingat, hanya hati-hati yang memperingati Allah, jiwa dia akan menjadi tenang, akan menjadi rasa seronok, rasa belajar agama, rasa seronok datang ke surau, rasa seronok datang ke masjid. Maklumlah, dah 4 bulan 3 bulan kita tak boleh pergi ke masjid, tak boleh pergi ke surau, rasa rindu, rasa macam aku nak je solat pergi azan dekat surau, rasa rindu. Tapi bila dah buka, kita datang ramai-ramai. Contohnya kan rasa rindu untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kitab ini penawar bagi hati, menerangkan kepada kita, kitab ini menerangkan kepada kita akan apakah amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan
yang boleh kita lakukan untuk menjadi penawar kepada hati kita. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, ingatlah dalam diri kita terdapat seketul daging. Maka kalau daging itu baik, maka baiklah daripada kepala sampai ke kaki kita, amalan kita semua baik insya-Allah. Akan tetapi yang nombor 2, kalau daging itu jahat, buat kemungkaran daripada kepala sampai ke kaki, maka rosaklah segala amal perbuatan kita. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah daging itu? Ketahuilah para sahabat, ketahuilah para umatku, itulah hati manusia. Kalau hati kita baik, insya-Allah tuan-tuan, amalan kita semua ikut jadi baik. Iza jasada kullu, itu hadis dalam syarat lah. Maka baiklah jasad kullu keseluruhannya. Jika jahat hati itu, maka jahatlah segala amal perbuatannya. Muslimin dan muslimat, kita sambung kuliah pengajian kita di dalam bab kitab penawar bagi hati, dalam muka surat yang ke 12, betul ya? Muka berapa? Muka surat yang ke berapa? 15 16 Oh, berkenaan dengan perut, berambil lagi perut Oh, kemaluan. Ya, kita masuk tajuk baru hari ini. Saya rasa belum sampai situ lagi, perut lagi ya. Pasal yang kelima pada kita habis tu hari, ya, kita habis pada 16 hari bulan itu. pada muka ke-15 kan? 17. Okey, pada fasal yang kelima, pada menyatakan faraj, kemaluan. Betul ya? Okey, pada muka surat yang ke-16. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita buat revision, sedikit kita buat ulang kaji berkenaan dengan fasal yang kelima. Kita ulanglah, boleh ya? Fasal yang kelima ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu-minggu, bulan-bulan yang lalu, kelas-kelas pengajar yang lalu, kita akan membahaskan dan telah membahaskan dalam, menurut kitab ini, akan 7 anggota yang akan dipersoalkan ataupun yang menjadi amalan seharian kita. Bermula pertama, mata, ainun, kemudian telinga, uzunun, kemudian lidah, lisanun, kemudian batnun, perut, yang kelima kemaluan, faraj, dan yang keenam kedua tangan, dan yang terakhir yang ketujuh iaitu kedua belah kaki. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab yang kelima, fasal yang kelima, pada menyatakan faraj. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi suratil Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum li furujihim hafizun. Tuan-tuan, kalau ada Al-Quran boleh buka suratul Mu'minun, ayat yang ketiga. Allah berfirman, yang pertama, qad aflahal mu'minun, maka telah berjaya orang-orang yang mukmin itu. Kan, dalam suratul Mu'minun Allah menerangkan ciri-ciri orang-orang yang berjaya, orang-orang mukmin yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam solat, dia tidak pernah meninggalkan solat, tak pernah meninggalkan amalan-amalan kebaikan dan sebagainya. Yang ketiga, siapa? Yang kedua, tadi ayat pertama, qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang-orang mukmin. Yang pertama, ciri dia tidak pernah meninggalkan solat dan khusyuk dalam solat, ya? Orang itu tidak pernah ditinggalkan solat dan sebagainya. Yang kedua, ciri dia, wallazina hum li furujihim hafizun,
dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan dia, orang-orang yang menjaga akan kemaluan ataupun faraj mereka daripada perbuatan yang keji dan perbuatan maksiat, perbuatan zina, perbuatan mungkar yang lain yang kita buat bertentangan dengan syariat daripada Islam. Jadi ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan kemaluan kerana kegunaan yang bangsa akhirat, iaitu mengadakan anak dengan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tahu bahawasanya fungsi kan untuk kemaluan ini kalau kita ikut sudut sains sekalipun, ikut hukum Islam yang lebih utama adalah untuk kegunaan untuk kita melahirkan anak dan sebagainya. Apabila bertemunya kan daripada mudghah segatul daging jadi alaqah mudghah kan, itu saya lupa surah apa tu. Allah kata daripada benih-benih manusia itu bercantum menjadi sekatul daging, lalu menjadi sekatul daging membentuk tulang belulang, kemudian Allah tiupkan roh ke dalamnya, lalu menjadilah kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanaka'u tanasalu fa inni mubahim bikumul umami yaumal qiyamah. Artinya berkawinlah oleh kamu kan. Nabi suruh kita kahwin, tuan-tuan. Kan sunnah Nabi kan, berkahwin, mencari rezeki, mencari nafkah, mengembangkan zuriat dan sebagainya. Nescaya kamu mendapat anak-anak kan. Tujuan kita kahwin selain daripada kita menyahut akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wankihu, dan nikahlah oleh kamu kan. Nabi kata kamu nescaya kamu akan mendapat anak-anak daripada hasil perkahwinan kamu itu. Maka bahawasanya aku bermegah-megah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Kan Nabi suka umat dia ramai kan, kita pun suka keturunan kita ramai kan, dapat menyambung akan legasi kita kan, keturunan kita kan. Lagi-lagi kalau ramai, mereka semuanya itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka itu yang senantiasa ta'muruna bil ma'ruf, mereka itu menyuruh-nyuruh ke arah kebaikan. Kita ada anak, ada isteri kan, kita sama-sama membentuk sakinah, membentuk satu keluarga yang sakinah, mahabbah, kasih sayang, keluarga yang tenang, yang rasa seronok kita kan. Kemudian Nabi ini bangga pada umatnya yang ramai kan. Bila ramai kan, kita pun dapat banyak doa daripada anak-anak kita, tuan-tuan kan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila matinya anak Adam itu, maka terputuslah semua amalan-amalan kita, tuan-tuan kan, kecuali 3 perkara. Yang pertama, doa anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak, tuan-tuan, kita ajarkan kepada anak kita, tuan-tuan. Nak, bila ayah dah tak ada nanti, nak, bila ibu dah tak ada nanti, umi tak ada nanti, ni ayah amanahkan kamu, ajar satu doa yang Nabi ajar kepada kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kau rahmatilah ibu dan bapaku ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan bapaku ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Jagalah mereka di kubur sana ya Allah. Hindarkanlah mereka dari
daripada seksa kubur ya Allah. Hindarkan mereka daripada fitnah-fitnah kubur ya Allah. Hindarkanlah mereka daripada segala azab siksaan Engkau ya Allah. Jadikanlah kubur-kubur mereka daripada sebahagian minar rawdatil jannah, adalah sebahagian daripada taman-taman syurga Engkau ya Allah. Seperti mana mereka menjaga aku waktu aku kecil. Sorira, mereka menjaga aku kecil dulu. Ibu bapa kita dokong kita tuan-tuan. Ibu bapa kita nyusukan kita tuan-tuan. Mak kita kalau bawa kita tak kira dekat mana tuan-tuan. Dekat tepi jalan, dalam kereta, dekat shopping complex, dekat mana-mana menyusukan kita tuan-tuan. Sebab takut kita menangis kehausan, kelaparan tuan-tuan. Ayah kita sanggup bekerja siang dan malam tuan-tuan untuk menyara ahli keluarga kita tuan-tuan, untuk menyajikan makanan yang sedap-sedap kepada kita tuan-tuan, untuk memberi nafkah kepada kita tuan-tuan, untuk membesarkan kita tuan-tuan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku ya Allah. Walau segarang mana ibu bapa kita tuan-tuan, mereka itu wajib untuk kita taat. Selagi mana tidak bertentangan dengan suruhan Allah dan Rasulullah, kita wajib mentaati akan perintah ahli keluarga, perintah kedua ibu bapa kita. Sesuai mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridahullah fi ridahil walid wa sakhtullah fi wasahtil walid. Keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa kalian tuan-tuan, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu dan bapa. Allahu akbar, subhanallah. Begitu besarnya nikmat ada ayah, nikmat ada ibu ni tuan-tuan. Kan hanya dekat dunia ni tuan-tuan. Contoh, kalau isteri kita meninggal, kita boleh kahwin lain. Kan? Kalau anak kita tak ada, kita boleh mengandung lagi lah kan, maksudnya kan. Kalau suami kita tak ada, isteri boleh kahwin lain. Harta banyak kan. Tapi kalau mak ayah kita meninggal tuan-tuan, siapa nak menggantikan tempat mak dan ayah kita muslimin dan muslimat rahimakumullah? Hanya ada satu saja ibu di atas dunia ini tuan-tuan. Hanya ada satu ibu ayah saja di atas muka bumi, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kan? Itu yang pertama. Doa anak-anak yang soleh dan solehah yang mendoakan akan keampunan untuk kedua orang tuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, shadaqatun jariyatun. Sedekah jariah tuan-tuan. Perbanyakkan amalan bersedekah. Perbanyakkan kita beri makan kepada anak yatim, kepada jiran tetangga. Oh, jiran aku ni susah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, aku bantu dia. Tak banyak, aku bagi dia seminggu 5 kilo kampik beras cukup. Sebulan aku bagi dia 10 kilo dah beras, dah cukup. Itu yang aku mampu, aku beri dia makan. Kalau kita masak makanan tuan-tuan, Nabi ajar kepada kita kaum muslimat, kalau kaum muslimat masak makanan tu lebihkan kuah kan. Nabi kan, itu hadis Nabi muslimin dan muslimat, hadis sahih. Hadis Nabi kata, tuan-tuan kalau masak lebihkan kuah, beri kepada jiran-jiran, beri sedekah pada jiran-jiran. Bukan bagi kuah saja, bagilah ikan asam pedas sikit. Kan? Kalau jangan buat masak ikan asam pedas, ada kuah asam pedas, bagilah ikan seko sikit. Kalau masak daging asam pedas, bagilah daging sikit. Janganlah bagi kuah je kan, sian dilapar kan. Itu hadis Nabi tuan-tuan. Untuk kita bersedekah. Nampak tak? Nabi ajar kepada kita, hatta sampai memasak pun Nabi ajar kepada kita untuk kita sedekah pada jiran kita. Kalau dia tak ada nasi, boleh cicah dengan roti gandum kan, cicah dengan asam pedas kan, sedap tu kan. Muslimin dan muslimat, kita bersedekah. Sebab pahala bersedekah itu tidak akan putus ila yaumil qiyamah.
Kalau kita dah mati sekalipun, dah meninggal dunia sekalipun, pahala kita bersedekah. Ya Allah, kan, aku bagi anak yatim ini makan 10 nasi ayam dengan harga 1 RM5, 10 RM50. Aku sedekah ke rumah anak yatim, kepada pusat-pusat pengajian, tahfiz dan sebagainya, kepada rumah-rumah orang tua, kebajikan sebagainya. Aku niatkan untuk kedua orang tuaku, ya Allah. Sekian nama ayahku, Usman bin apa kan, Adnan, nama saya Adnan bin Mat Nasir. Aku sedekahkan Al-Quran ini, aku sedekahkan kitab ini, sedekah makanan ini atas nama atas nama ayahku, ya Allah. InsyaAllah kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Sedekatun jariyatun, tuan-tuan. Tapi hari ini, tuan-tuan, umat Melayu kita, termasuk diri saya, kadang-kadang saya cakap, kita ni bergaduh, tuan-tuan. Kita mati, kita meninggal dunia, bukanlah nak bersedekah jariah, bukanlah nak pergi berinfak dan sebagainya, tapi kita sibuk bergaduh, tuan-tuan. Kan, berapa ramai kes hari ini, mak meninggal, ayah meninggal, anak sehari 2 je nangis, masuk hari ketiga, dah jom kita berbincang mengenai harta pusaka ayah. Siapa dapat, siapa dapat? 3 Abdul. Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub. Itu 3 Abdul. Kan, ayahnya ayah Ismet Raja, kan, meninggalkan harta di Gohet Gostan, di Turkmenistan, di Pakistan, di negara setan dan sebagainya. Dan itu harta di dalam negara. Lalu Abdul Wahab bermimpi berjumpa dengan dengan Sulaiman Akhlakan, dengan ayah dia, kan. Kau pergi berjumpa dengan seorang lawyer, seorang peguam bernama Sulaiman Akhlakan. Berjumpalah dia dekat pejabat peguam Sulaiman Akhlakan, peguam kepada Ismet Raja, Ismet Ulam Raja. Lalu berbagi, Abdul Wahab, ini harta ayah kamu, arwah ayah kamu yang berada di luar negara. Bukankah harta ayah aku semua sudah dibahagi-bahagikan kepada Abdul Wahab dan Abdul Wahid? Tidak, ini hartanya di luar negara. Nampak tak, muslimin dan muslimat? Saya suka cerita Piramli, tuan pengusi. Saya suka. Dia mengajar kepada kita, tuan-tuan. Kalau tengok, saya kaji tengok apa rupanya berlaku hari ini, tuan-tuan. Sanggup berputus saudara. Mulai daripada hari ini, engkau bukan lagi saudaraku. Tang tang tang. Kan? Anda putus sebab harta, tuan-tuan. Tadi ayat yang saya bacakan tadi, suratul Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal. Allah uji kita amwal, malun, amwal ni harta. Allah uji kita dengan harta. Sebab harta, tuan-tuan, anak tak mengaku abang, anak tak mengaku kepada ibu, anak tak mengaku aku anak engkau, ibu tak mengaku kau bukan anak aku, abang kau bukan abang aku, kau bukan kakak aku, sebab harta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan Allah dah kata dalam satu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surah apa, tuan-tuan? Ayat yang paling panjang surah apa? Surah Al-Baqarah, ayat muka surat. Allahu Akbar. Siapa di Quran boleh buka satu ayat di hujung-hujung juzuk tu, ada satu ayat paling panjang Allah. Saya pun lupa nak baca. Ayat tu panjang, tersasul-sasul baca. Bermula pada atas sampai bawah satu ayat. Biasa satu muka surat ada 7 ayat, 8 ayat. Ini satu ayat saja berkenaan dengan ya ayyuhallazina amanu. Okey, ingat. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Apa tu? Wasiat. Kan? Allah suruh kita tulis harta kita, tuan-tuan. Suruh kita. Tapi orang Melayu kita ni, mak, abah sebelum meninggal tulislah wasiat. Kau nak mak mati ke?
Kan kau nak mak mati ke? Allah dah bergaduh mak dan anak, ayah dan anak. Tapi Islam suruh kita buat wasiat supaya tak bergaduh anak beranak selepas kematian kita. Kan Islam tu adil tuan-tuan. Dia ajar kepada kita masa hidup dan selepas kematian pun Islam telah gariskan panduan-panduannya. Harta aku, kereta aku, anak pertama ambil. Rumah ini bagi adik kamu yang bongsu duduk. Harta syarikat aku bagi kakak kamu dengan adik nombor 2 uruskan. Kan cantik tu. Kau dah dapat bagian masing-masing, ikut hukum faraid lah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat rahimakum, itu nombor 2. Sedekah jariah yang tidak akan putus selama-lamanya. Yang ketiga apa muslimin dan muslimat? Ilmu yang bermanfaat. Hari ini tuan-tuan belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tuan-tuan sampaikan kepada jiran, kepada sanak saudara dan sebagainya. Yang datang hari ini suami saja, balik rumah ajarkan kepada isterinya pula. Yang datang hari ini isterinya pula, balik rumah sebab suaminya overtime, kerja part time dan sebagainya. Sebelum tidur, bang, tadi ustaz ajar tentang kemaluan. Jaga kemaluan kita, jaga maruah kita. Itu dah satu ilmu tuan-tuan. Jadi kita sampaikan, maka ianya adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh dan solehah yang akan berterusan amalan ini sampailah kita meninggal dunia tuan-tuan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang saya cakap tadi. Lupa ada hadis dalam ni. Kan? Iza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min salas. Tuan-tuan tengok, ini hadis yang saya cakap tadi. Apabila matinya anak Adam itu, apabila matinya manusia, nescaya putus oleh amalannya melainkan 3 perkara. Kan? Ini yang saya cakap tadi, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apabila matinya manusia itu, nescaya putusnya segala amalannya kecuali min, daripada salasin, daripada 3 perkara. Apa dia? Sadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Kemudian wa ilmin yunfa'u, dan ilmu yang bermanfaat. Dan wa waladin salihin yad'ulah, dan anak yang beriman yang mendoakan akan ibu dan bapanya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih ni tuan-tuan. Kan? Ini yang saya terangkan tadi tu, hadis berkenaan dengan apabila mati zaman ibnu Adam, apabila matinya anak Adam, manusia lah, manusia itu inqata amalu, dan putuslah segala amalan-amalan. Inqata'a, terputuslah, amaluhu, amalan-amalan, hu tu kembali kepada manusia tadi, illa, kecuali min salatin, kecuali 3 perkara tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apabila matinya anak Adam itu, terputus semua amalan kecuali 3 perkara. Pertama, wakaf, sedekah, sedekatin jariyatin, sedekah wakaf. Kita memberi sedekah, menghulurkan wakaf harta kita, wang ringgit kita, tenaga kita. Kan tuan-tuan, contohnya tuan pengusi cakap kita nak buat kutipan wakaf untuk surau ini. Contoh apa? Apa-apalah, nak betulkan surau, nak wiring surau ke apa, kan, nak buat bilik air ke, nak buat kolah ke. Tuan-tuan, kos pembinaan berapa? 30,000 contohnya. 20,000 lah, 20,000 termasuk kos buruh, beli simen barang 20,000. Tuan-tuan, kutip seorang RM100, RM50, hatta bagi 10 ke 50 pun sedekah ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan asbab 50 tuan-tuan bagi satu, takkan bagi 50 kan, bagilah RM10 sekurang-kurangnya kan.
RM10, maka terbinalah kolah air wuduk surau yang kita cintai ini. Disebabkan itu, muslimin dan muslimat, para jemaah boleh pakai kolah itu untuk mengambil wuduk, air semayang dan sebagainya. Lalu tuan-tuan pun meninggal dunia, pahala tuan-tuan dengan tuan-tuan masih ada lagi kolah itu di sini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mengalir pahala tuan-tuan ila yaumil qiyamah. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Jadi muslimin dan muslimat, kita sikit lagi, berkata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anak dia, tiada segala amalnya yang jahat. Lalu dia berkata apa? Anak dia tadi ini, dia beriman kepada Allah dan rukun-rukun iman yang lain, lalu dia buat amalan yang baik-baik, dia mendoakan akan kedua orang tuanya yang telah tiada. Demikian juga menjadikan Allah Subhanahu wa taala bagi engkau akan faras kemaluan kita kerana kegunaan dunia. Ialah untuk kegunaan dunia lah tujuan kita bernikah, berkahwin, untuk mengelakkan zina, untuk mengelakkan perbuatan berzina. Lalu Allah suruh kita kahwin. Nabi cakap apa? Kalau kau tak ada tahan nafsu, kahwin. Berpuasa dulu, Nabi suruh kita berpuasa. Kalau tak boleh, Nabi suruh kita berkahwin. Kalau kita mampulah, kita kumpul duit sikit untuk menyara ahli keluarga, duit dan sebagainya, lalu suruh kita berkahwin, iaitu kegunaan dunia, bersedap-sedap dengan jima dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang hasil daripada perkahwinannya itu, yang bermula mereka sebesar-besar segala perhiasan dunia, kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, bermula harta benda dan sekalian anak itu sebagai perhiasan hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Suratul Kahfi ayat yang ke-46. InsyaAllah muslimin dan muslimat, setakat itu pada ayat al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, suratul Kahfi ayat yang ke-46 pada permuka surat yang ke-17. Muslimin dan muslimat, sama-sama untuk kita beramal, sama-sama untuk kita mengambil pengajaran, sama-sama untuk kita bermurajaah, sama-sama untuk kita meneruskan kuliah-kuliah agama seperti ini, sama-sama untuk kita menjaga diri kita, menjaga ahli keluarga kita daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita mencegah akan tersebarnya virus-virus corona ini, supaya kita dapat hidup dengan aman, supaya kita dapat hidup dengan tenteram, insya-Allah ila yaumil qiyamah. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan nikmat yang paling banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir kita bersyukur daripada segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ila halatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وخصوصا إلى أرحمهم كل أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم خذوا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. الفاتحة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة. الحمد لله رب العالمين على كل إيمان. الحمد لله رب العالمين على كل رزق. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحيانا بالإيمان وأمسنا بالإيمان وادخلنا جنة مع الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أهول علينا في سكارة الموت والنجاة من النار وعفوا عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sehingga kita bertemu lagi. Wa ilal liqa wa ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.